Syarikat-syarikat perlu bertindak menerapkan pelaksanaan agenda prinsip alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG atau berdepan kehilangan akses bagi modal bertujuan tertentu menyebabkan pelabur institusi yang mempunyai pengaruh serta nilai aset besar. Ketika menegaskan perkara itu, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ini penting memandangkan nilai aset-aset ESG dijangka menjejah $53 trilion Amerika menjelang 2025. Dan rakan penyampai saya Haris Ashraf Hasnan ada data berkenaan ESG. Baik, terima kasih Nabila. Sudah tentu kalau kita nak bercakap soal ESG ini, tak ramai orang yang suka nak bercakap soal ESG. Pada masa sama, ramai yang mempersoalkan bilakah kita akan nampak impak dari segi ESG. Pada masa sama kita nak memenuhi UN SDG juga Sustainable Development Goals, isu kemampanan, kelestarian alam sekitar dan sebagainya. Tetapi jangka masa panjang kita akan bakal dapat lihat satu impak yang cukup besar. Pada masa sama, ini akan memberi impak dalam pelaksanaan ataupun pengoperasian syarikat-syarikat. Tapi sejauh mana syarikat-syarikat melaksanakan konsep ESG ini? Baik. Pertamanya, kalau kita nak melihat ataupun apa yang dinyatakan menerusi UN Global Compact Network Malaysia and Brunei, UNGCMYB, yang dijalankan tinjauan melibatkan 261 responden. Pertamanya, apa yang perlu kita teliti menerusi kajian ini adalah dari segi siapakah responden-respondennya. 88 syarikat senaraian awam, 21 syarikat multinasional, 14 syarikat berkaitan kerajaan, 102 merupakan PKS, 19 merupakan mikro, 2 lagi koperasi, 3 institusi pendidikan dan 12 lain-lain. Jadi apakah impak ataupun kesannya? Mari kita teliti di sini. Kita dapat lihat bahawa sekitar 45% syarikat Malaysia masih belum memperuntukkan bajet untuk inisiatif kemampanan. Jelas menampakkan bahawa hampir 50% sebenarnya, 45% ini masih lagi tidak meletakkan ataupun memberi peruntukan yang sewajarnya dari segi inisiatif kemampanan. Baik, seterusnya kalau kita teliti angka ini, 33% syarikat Malaysia kekurangan rancangan pembiayaan yang mampan. Kerana kalau kita telitikan daripada data ini, apa yang boleh kita fahami dan juga cerap daripada 33% ini bahawa dari segi pembiayaan itu, mungkin kos-kos yang dibelanjakan oleh syarikat-syarikat lebih tertumpu dari segi pembangunan, pemasaran, perluasan produk dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini, perkara-perkara lain, isu-isu tradisional melibatkan pelaksanaan syarikat itu lebih menjadi fokus tumpuan berbanding isu kemampanan. Baik, kalau kita teliti juga, 47% sektor swasta tidak menunjukkan komitmen terhadap SDG dan 34% pula perniagaan menunjukkan SDG tidak relevan dengan perniagaan mereka. Jadi kalau kita teliti, daripada senarai responden tadi kita dapat lihat bahawa ada PKS, mikro, koperasi dan sebagainya. Bagaimana PKS, mikro, operasi ini dapat menerapkan nilai SDG? Kerana kalau kita lihat 34% menyifatkan perniagaan mereka tidaklah berkait rapat dengan isu SDG ini. Pada masa sama, komitmen juga boleh dikatakan kurang, 47%. Dan sudah tentu apabila kita bercakap soal dari segi pembangunan mapan kelestarian ini, banyak perkara yang perlu kita teliti, terutama menjelang bajet 2023. Apa yang dikatakan oleh Nabila tadi, apa yang memetik apa yang dikatakan oleh Menteri Kewangan, sudah tentu ianya bakal memberi impak yang besar kepada pembangunan negara serta dalam tempoh jangka masa panjang. Nabila. Baik, terima kasih Haris Ashraf Hasnan untuk mengulas lanjut berkenaan agenda kelestarian dan kemampanan menjelang bajet 2023. Bersama dengan kami pagi ini ialah Amin Kamal, Ketua Sains dan Teknologi EMIR Research. Jadi, soalan pertama, adakah agenda kelestarian dan kemampanan negara mendapat perhatian yang sepenuhnya atau masih ada kelemahan yang perlu ditambah baik? Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera Haris dan Nabila. Thanks for having me. Soalan pertama, kelestarian dan kemampanan ini selalu kita kaitkan dengan atau disalahfahami dengan kelestarian alam sekitar sahaja ataupun dengan konsep of going green. Sebenarnya erti kata itu lebih luas, merangkumi aspek sosial, aspek sosioekonomi, aspek pentadbiran dan lain-lain. Dan seperti telah disebutkan, kalau kita rujuk kepada
matlamat pembangunan mampan ataupun lebih dikenali sebagai Sustainable Development Goals atau SDG yang diperkenalkan pada tahun 2015. Matlamatnya ialah untuk membasmi kemiskinan, melindungi planet ini daripada macam-macam ancaman dan memastikan semua orang menikmati keamanan dan kemakmuran. Dan kalau kita lihat indikator ataupun SDG, skor kita meningkat. Tapi meningkat dengan sedikit. Tapi peningkatan ini kita perlu lihat dengan lebih mendalam kerana kalau kita lihat pada ranking, contohnya 2019 ranking kita ialah 68. Tapi malangnya pada tahun ini turun sedikit pada tanggal 72 walaupun skor meningkat. Ini bererti negara lain secara relatifnya menunjukkan prestasi yang lebih baik. So we have to remember that. Dan ada yang mengatakan kita skor agak baik berbanding dengan purata serantau kerana purata serantau skornya adalah 65.9, kita lebih sikit pada 70.4. Tapi again, this is relative. So kita kena objektif dan kalau kita lihat pada dashboard ataupun status SDG Malaysia, kalau kita lihat statusnya semua merah. Ya, ada 17 SDG, hampir semua merah atau kuning atau oranye, hanya satu sahaja SDG yang dalam keadaan hijau. Hijau tu maksudnya matlamat SDG itu tercapai. Ya, lain-lainnya adalah dalam keadaan merah dan kuning ataupun oranye. Maksudnya masih lagi banyak masalah. Dan even dalam SDG yang dianggap kita telah capai, iaitu 100% tiadanya kemiskinan, kita lihat lebih dalam. Kita tahu kita ada krisis persaraan yang agak teruk. Ya, apabila kita dapat berita baru-baru ini, kalau mereka yang ingin bersara from 20 to 30 years now, saya rasa itu termasuklah maybe lingkungan saya, Nabila dan juga Haris. We need nearly 1 million dalam our savings to comfortably live with a dignified life after persaraan. Dan data KWSP juga menunjukkan jurang antara yang miskin dan yang kaya semakin tinggi. Kalau kita lihat simpanan median mereka yang berpendapatan rendah turun 60%. 60%. Ya, so this ada yang berpendapatan rendah dan mereka yang berpendapatan middle income pengurangan juga tapi sebanyak 17%. Dan yang mereka yang berpendapatan tinggi simpanan median naik 8%. So ini maksudnya jurang semakin meningkat dan makin banyak risiko mereka yang akan terjerumus ke dalam kemiskinan. So kita perlu evaluate dengan properly all these SDGs. Ya. Amin, kalau kita bercakap berkenaan dengan bajet 2023 kelestarian kemampanan SDG ini, sudah tentu perlu ada insentif lah. Itulah yang sering kita perkatakan dan rakyat juga mengharapkan mesti ada pengumuman sesuatu pada sesuatu inisiatif yang dilaksanakan. Sebagai contoh, kalau kita nak menggalakkanlah agenda kelestarian kemampanan ini, melihat kepada sebagai contoh pemasangan solar, penjimatan elektrik, penggunaan kenderaan elektrik EVs dan sebagainya, bagaimana menerusi bajet 2023 ini boleh menggalakkan penglibatan rakyat itu sendiri dalam agenda kelestarian dan juga kemampanan ini? Inisiatif kepada rakyat, bukan kepada organisasi dan bukan kepada syarikat-syarikat melalui belanjawan. Of course, bermula dengan pendidikan, education dan unsur-unsur ESG dan SDG semua ni perlu diterapkan dari peringkat awal. Ya. Tapi strategi ini adalah strategi yang jangka masa panjang dan mungkin tidak dapat dilakukan dalam masa terdekat kerana kita kekurangan bakat dalam industri apatah lagi untuk dalam sistem pendidikan. Jadi inisiatif-inisiatif lain ni termasuk program-program yang mempromosikan barangan jimat teraga kerana barang-barang ini kemungkinannya harganya tidak kompetitif, oleh itu memerlukan pertolongan seperti subsidi kerajaan atau other forms of rebate, for example, berkenaan pembelian dan penggunaan juga, not just the purchase tapi usage penggunaan produk jimat tenaga. Dan kalau kita melihat industri kenderaan EV, for example, this is a buzzword right now, right? Electric vehicles. Kita tidak boleh ada polisi yang conflicting. We cannot have subsidi bahan api, tapi at the same time kita nak promote EV. Jadi kerajaan boleh mempertimbangkan menukar subsidi ataupun convert subsidi ni kerana jumlahnya agak besar
bahan api fosil kepada subsidi kenderaan elektrik. Dan kita akan lihat lebih ramai mereka yang kemungkinan beralih kepada pengangkutan awam dan juga EV. Tapi kita kena ingat, even kalau kita berbicara tentang kenderaan elektrik, banyak komponen EV ni sebenarnya masih berasaskan fosil. The cat, the dashboard, plastik yang digunakan dalam kereta semua itu. Dan kita harus ingat elektrik yang digunakan untuk mengecas kenderaan elektrik masih sebahagian besarnya berdasarkan pembahan bahan api fosil. Jadi untuk lebih berkesan, sepatutnya dalam bajet dan dalam polisi-polisi, kita perlu dalam jangka masa panjang beralih kepada penyokongan sistem pengangkutan awam yang lebih baik. That would be better. Dan kerana jumlah wang dan bajet yang mungkin kita perlu fokus pada banyak benda, kalau kita perlu fokus kepada kawasan, kita fokuskan kepada kawasan Lembah Kelang, kerana 1/3 daripada keseluruhan penduduk negara berada di situ, about 9 million daripada 32 juta. Tapi like I always say, bila kita buat semua benda ni, kita kena ingat hal-hal fundamental dalam keadaan inflasi, keadaan kos makin tinggi. Dalam belanjawan penting untuk kerajaan mengukuhkan jaringan keselamatan sosial, social security safety net, because elemen asas perlu diberi keutamaan. Ramai yang telah hilang pekerjaan, oleh itu getting a job, dapat pekerjaan, letakkan makanan atas meja menjadi agenda yang lebih diutamakan daripada pertimbangan agenda kelestarian. Baik Amin, kita tahu agenda kelestarian dan kemampanan ni sedang giat diperkukuhkan. Tapi sejauh manakah syarikat-syarikat di Malaysia menerapkan prinsip berasaskan amalan alam sekitar ESG ni? Dan sebab kita lihat sebagai dasar, sukar nak lihat pelaksanaannya, dan pada masa yang sama banyak pelaksanaan hanya tertumpu kepada soal alam sekitar dan tadbir urus, sebaliknya soal sosial tertinggal. Jadi bagaimana untuk capai keseimbangan antara dua ni? Persimbangan ni bagi saya untuk pihak berkuasa ataupun authorities, regulators, syarikat-syarikat besar, ini tidak begitu ketara. Kita tahu contohnya EPF ataupun KWSP melancarkan pelbagai inisiatif. SIRIM ada melakukan juga program yang dipanggil SIRIM 50. Even Bursa Malaysia pun ada membuatkan roundtable berkenaan dengan ESG supaya lebih banyak syarikat-syarikat menerapkan nilai-nilai ESG dan SDG. Ada pasaran karbon sukarela dan lain-lain. Even Security Commission juga ada melakukan program-program ini. Jadi bagi saya, bagi pihak berkuasa, authorities, government dan syarikat-syarikat besar, ini tidak menjadi masalah. Because they have the resources. Yang menjadi masalahnya seperti data yang ditunjukkan oleh Haris just now. Data itu menunjukkan masalahnya ialah kepada KS ataupun small medium enterprise. Kerana syarikat-syarikat ini, mereka ialah 98.5% out of all the businesses di Malaysia. Dan mereka melihat penggunaan ESG ini sebagai beban. Bukan sesuatu yang mereka perlu lakukan, dan ada masalah-masalah seperti bakat, kekurangan talent, dan of course resources lah, financial resources. Terutamanya sekali kita ada peningkatan penghijrahan bakat sebenarnya, iaitu dikenali sebagai brain drain. Jadi kita kena address all this isu-isu asas ini dahulu supaya kita mendapat pengeimbangan. Dan ini juga adalah pendapat yang dikongsi oleh pakar-pakar. Contohnya pakar-pakar yang memberi pendapat yang sama di Kemuncak Ekonomi Malaysia 2022, iaitu Malaysian Economic Summit 2022. Iaitu banyak perusahaan kecil dan sederhana masih terhuyung-hayang apabila dalam isu ESG ataupun SDG ini. Jadi mereka memerlukan banyak sokongan dan lebih bantuan kerajaan. Dan without this, it's not going to be holistic. So it has to be holistic dan semua stakeholder perlu sokong. Hanya dengan itu kita dapat keseimbangan. Amin menyebut berkenaan dengan holistik. Kalau kita kaitkan dengan bajet 2023, adakah bagaimana dari segi untuk menggalakkan terutama syarikat swasta, GLC, JLIC ini untuk
meningkatkan lagi komitmen mereka terhadap SDG, ESG ini? Adakah perlu ada insentif khusus kepada syarikat-syarikat sebagai contoh pelepasan cukai korporat dan sebagainya? Mungkin ada pandangan Amin berkenaan perkara ini. Ya, kerana to get their buy-in, untuk convince mereka, kajian telah banyak menunjukkan correlation ataupun hubungan kait yang rapat antara pelaksanaan ESG atau SDG atau kedua-duanya sekali dan peningkatan dalam prestasi kewangan. Dan juga aspek-aspek lain seperti kepuasan pekerja, peningkatan imej dan persepsi syarikat. Tetapi ia perlu 3 benda. Ia perlu modal kewangan, ia perlu modal insan dan ia perlu masa. So unfortunately benda-benda 3 ni kebanyakan PKS, SME do not have access to ataupun ada kenikmatan untuk masa. Ya, jadi mereka memerlukan pelbagai bantuan. Contohnya seperti yang disebutkan pengecualian cukai, ada single tax deduction, ada double tax deduction yang perlu disebarkan kepada inisiatif-inisiatif ESG dan SDG dan juga inisiatif berkaitan grant, terutamanya yang dikhususkan kepada SME atau perusahaan yang kecil ataupun mikro. Tapi kita sedar bila kita mengatakan bantuan-bantuan ini, kita sedar sumber kewangan kerajaan semakin mengecil akibat banyak subsidi diberi, pakej rancangan dan juga tidak dilupakan juga semua ketirisan dan kecuaian yang berlaku. Jadi kerajaan boleh mempertimbangkan untuk memanfaatkan kepakaran daripada institusi kewangan dalam hubungan bilateral dan multilateral, hubungan dua hala ataupun pelbagai hala. Dan other mechanism seperti green bond dan lain-lain. Dan pada masa yang sama perlu, of course, as I mentioned, perlu membuat pendidikan, tapi ini adalah perlu dilakukan dalam selari dan bersifat jangka masa panjang. Dan ini atau PKS kita perlu sedar mereka perlu melakukan ini untuk jangka masa panjang dan untuk menembusi pasaran global contohnya. Tapi if you ask me lah, Aris dan Nabilah, jika syarikat-syarikat kita ni masih bergelut di peringkat asas, maksudnya bertahan dari hari ke hari atau paling lama bulan ke bulan, kalau tidak mereka gulung tikar. So this is basic economic resilience. Tidak masuk lagi hal ehwal ESG dan SDG, maka sesuatu lebih masalah atau fundamental sedang berlaku dan kita perlu atasi masalah ini terlebih dahulu. Baik, penerapan ESG ini sendiri kan Bursa Malaysia dah tetapkan dalam pemegang taruh mereka, begitu juga dengan GLIC kita. Jadi persoalannya, adakah cukup langkah ini dan apa lagi yang kita perlu dilakukan? For example, kalau untuk memberi langkah yang lebih penerapan ESG dalam GLIC atau GLC atau GLIC ini, kita boleh rujuk kepada pakar mereka dalam industri kerana sudah ada pun kertas konsultasi awam, paper of public consultation, dan langkah-langkah telah diberi. Ya, contohnya, we need standard, penyediaan standard bagi pengurusan pelaburan bersifat ESG atau SDG ini. Dan pengurusan ini perlu dibawa kepada laporan dan kenyataan kemampanan tahunan, annual report dan juga laporan. Dan pada pendapat saya perlu diaudit juga seperti mana laporan kewangan diaudit. Dan ini memberi peluang bagi saya memulakan dan menghabiskan pendigitalan ataupun transformasi digital yang meluas yang sudah sekian lama menjadi aspirasi Malaysia, di mana semuanya telus, radically transparent dan tidak berubah, dan laporan dihasilkan secara otomatis atau kurang dengan campur tangan manusia. Ini boleh address a lot of ESG dan SDG punya keperluan. Dan bila kita menerapkan KPI for example, May Research selalu menekankan konsep IOOI, input, output, outcome dan impact, bukan input dan output sahaja. Ya. Kerana inilah salah satu kelemahan besar bagi policy, tapi policy implementation. Kerana mereka perlu sedar the GLC have to change dan ini mampu menjana pendapatan yang seperti telah kita sebutkan. So we can refer to the expert on this dan mereka telah beri langkah-langkah dan of course sokongan, bimbingan dan sesi libat urus ataupun consultation perlu berlaku secara berterusan.